Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kerana saya dapat membentangkan tajuk yang tajuk saya itu hubungan etnik ini, iaitu tajuk saya ialah berkenaan dengan konflik kepimpinan tertinggi mengikut perlembagaan di Malaysia. Okey, pertama sekali saya mengucap terima kasihlah kepada pencara saya iaitu Puan Umi Sulaim kerana telah memberi tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya membuat assignment ini. Berkenaan tajuk saya ini, pertama sekali saya memberitahulah tentang Perlembagaan Malaysia. Apa itu Perlembagaan Malaysia? Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okey, Perlembagaan Persekutuan Malaysia ini ialah dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Ia mengandungi 183 perkara dalam undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan dokumen tulis yang dibentuk dua penjaya persekutuan pada tahun 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan pada tahun 97. Dia dikombinkan atau digabungkan menjadi satu perlembagaan. Maknanya apa-apa yang berkenaan dengan Perlembagaan Malaysia termasuk dalam 183 perkara ini. Kalau kita tengok dari segi parti pada hari ini, perpecahan berlaku meski disebabkan oleh konflik daripada pimpinan daripada atasan. Pertama sekali, konflik ini berlaku disebabkan oleh Tuan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pada ketika itu telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Malahan, selepas daripada meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, Tuan Dr. Mahathir Mohamad telah menarik diri dari Parti Perbumi Bersatu Malaysia, telah menarik diri daripada Pakatan Harapan. Unsur-unsur untuk melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia tidak kesampaian oleh Parti Pakatan Harapan. Malahan Parti Pakatan Harapan telah bersama dengan parti UMNO dan juga PAS dan membentuk Parti Perikatan Nasional. Dengan ini, maka Parti Pakatan Harapan telah jatuh dan menjadi sebuah parti perbankan dan Parti Perikatan Nasional menjadi sebuah parti kerajaan. Oleh sebab itu Pakatan Harapan untuk meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri tidak kesampaian. Itu sebagai pendahuluan. Okey, kita tengok seterusnya. Latar belakang ni juga kita tengok juga dari segi perlembagaan yang ada dalam konflik ini. Apakah perlembagaan yang ada pada konflik ini? Dengan itu kita tengok apa punca ini berlaku dan juga konflik-konflik yang berlaku. Untuk latar belakang ini, kita tengok apa tercerita dengan konfliknya. Tercentuh konfliknya adalah disebabkan oleh Tuan Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan juga menarik diri daripada Parti Pemerintah Bersatu Malaysia, menarik diri daripada Perikatan Pakatan Harapan. Banyak lagi perkara-perkara yang dibangkitkan dan cara untuk kita menyelesaikan masalah ini. Kita tengok seterusnya. Okey, dari segi perlembagaan, apa kita tengok dari segi perlembagaan yang ada daripada segi dalam konflik ini? Okey, dari segi perlembagaan, bagi ketua
pemimpin parti pula, YDPA telah memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin, ada parti-parti lain tidak bersetuju dengan pemilihan parti Tan Sri Muhyiddin Yassin, termasuklah ada beberapa ahli parlimen daripada Parti Perbumi Bersatu Malaysia tidak bersetuju dengan pemilihan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi dengan kuasa raja, iaitu berdasarkan kepada kurungan 40/2, itu berdasarkan Perlembagaan Malaysia perkara 40/2, YDPA ni berhak melantik Perdana Menteri Malaysia dengan budi bicaranya. Oleh sebab itu, Perdana Menteri Malaysia selepas Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatannya, dia melantik Mahathir sebagai Perdana Menteri interim kerana untuk menguruskan negara-negara selepas Pakatan Harapan telah tidak lagi menjadi kerajaan Malaysia, tidak menjadi kabinet kerajaan Malaysia. Perkara 40/2 ini perlulah digunakan secara berhemat dan secara bijaksana lah, kerana jika disalahgunakan akan menjadi isu lah, disebabkan oleh disebabkan oleh disebabkan oleh YDPA untuk melantik Perdana Menteri Malaysia yang terbaru. Okey. Faktor-faktor yang berlaku konflik antara pimpinan tertinggi apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan menarik diri daripada Pakatan Harapan. Sepatutnya kerajaan Pakatan Harapan yang diterajui oleh PKR, Parti Amanah Negara, dan juga DAP bergabung ini sepatutnya boleh jadi kerajaan sehingga PRU seterusnya. Tetapi kerana disebabkan oleh Parti Perbumi Bersatu Malaysia ini menarik diri, parti ini telah menjadi kerajaan hanya selama 22 bulan sahaja. Okey, faktor lain yang menyebabkan konflik kepimpinan tertinggi adalah apabila gabungan Pakatan Harapan tidak meletakkan dalam perjanjian, apabila Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir sepatutnya melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tetapi tidak berjaya. Malahan barisan menteri yang ditubuhkan oleh Pakatan Harapan juga telah termasuk, sehingga tertubuhnya kerajaan baru, iaitu Kerajaan Pakatan Nasional. Apakah implikasi yang berlaku daripada kerajaan hari ini? Implikasi daripada konflik pada kerajaan hari ini adalah apabila perubahan landscape politik di negara ini, di mana perubahan daripada kerajaan Pakatan Harapan telah berubah daripada Kerajaan Pakatan Nasional yang ditadbir oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga gabungan daripada parti-parti lain, iaitu Parti UMNO, PAS, dan juga gabungan Bersatu Sarawak.
apakah langkah yang perlu apakah langkah yang perlu dilakukan bagi mengatasi konflik ini? Pertama sekali ialah langkah yang perlu diatasi untuk mengatasi masalah ini ialah berkenaan dengan parti politik perlulah menyokong kerajaan pada hari ini. Apabila menyokong kerajaan tersebut, dapat lagilah kita meningkat kredibiliti dan juga kita kredibiliti sebagai seorang pemimpin rakyat dan juga seorang yang politik cara matan ataupun pemimpin yang dapat disegani oleh masyarakat. Langkah lain untuk mengelakkan daripada konflik kepimpinan tertinggi ialah YDPA mestilah masuk campur datangan hari ini berdasarkan perkara 43-2 di mana YDPA perlulah merombak parlimen jika berlaku krisis yang terlampau. Dengan cara ini dapat meredakan krisis yang berlaku sehingga menjadi teruk selaras dengan situasi hari ini, di mana YDPA seorang yang bijaksana telah melatih Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi Menteri Malaysia yang ke-8. Okey, langkah ini tidak adalah budaya politik kotor dan sebagainya. Cara lain ialah mengetatkan undang-undang adalah di mana terdapat banyak ahli politik yang lompat parti apabila sebuah gabungan itu berjaya menjadi sebuah kerajaan. Cadangan daripada saya ialah mestilah mengetatkan lagi undang-undang ini. Pulang daripada konflik kepimpinan tertinggi oleh kerajaan Malaysia ini, berdasarkan perlembagaan Malaysia ini ialah Malaysia ini merupakan sebuah negara yang harmoni dan bersaling menghormati atas sama satu sama lain, dan Malaysia ini merupakan masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. Okey, kajian saya ini juga menunjukkan konflik kepimpinan tertinggi kerana tiada persefahaman antara satu sama lain, di mana persefahaman antara gabungan parti tersebut. Okey, kepimpinan tertinggi Malaysia pada hari ini perlulah mengetahui perlembagaan yang ada di Malaysia ini dan sentiasa menurut perlembagaan di Malaysia ini dengan menitikkan perlembagaan sebagai peluang utama dalam menjadi ahli pemimpin dalam kalangan rakyat, dan dengan cara ini boleh diperbaikilah dari semasa ke semasa dengan adanya pemimpin yang menurut perlembagaan yang ada di Malaysia. Pada saya itu saja. Sekian, terima kasih. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang kepada kelemahan saya sendiri. Terima kasih.